dan dia berada dalam neraka sekarang. Siapa dia? Orang yang pernah khidmat Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Islam bukan agama semayang saja. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dari 5 perkara: iman, ibadat, akhlak, muamalat dan muasyarat. Kalau kita semayang tapi kalau kita tipu orang pun kita susah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Dan separuh Ramadan telah berlalu dalam 15 hari masya-Allah, dan malam ni kita memasuki 16 Ramadan dan akan dimulakan bacaan kunut dalam witir di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu cepat masa berlalu masya-Allah, begitulah kehidupan dunia kata ulama, begitu cepat. Kerana masa akan terus berjalan dan kehidupan kita adalah tempat persinggahan untuk kita membuat persiapan sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Ramadan bulan yang diberkati, al-mubarak. Apa itu berkat? Berkat ini ulama kata adalah yang mencukupkan. Keberkatan ini akan mencukupkan keperluan kita, mencukupkan kehidupan kita sehari-hari. Itu berkat. Ramadan bulan yang diberkati, Ramadan bulan yang dicurahkan keberkatan begitu banyak. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika seorang lelaki jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau beritahu pada Imam Syafi'i, dia kata, wahai Imam Muhammad bin Idris, saya mengalami satu masalah. Masalah saya bekerja dengan seorang majikan dan gaji saya hanya 5 dirham satu hari. Kecil gaji dia. Anak ramai, isteri ada, tanggungan dan banyak perkara yang dia perlu bayar. Tapi gaji dia kecil. Maka apa nasihat Tuan Imam Muhammad bin Idris pada saya? Imam Muhammad bin Idris ini nama Imam Syafi'i. Nama betul dia ialah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, nanti balik jumpa majikan kamu. Biasa mungkin kita fikir Imam Syafi'i nak bagi tip untuk jadi kaya ataupun jadi senang, ataupun boleh juga kawan ni guna kabel Imam Syafi'i untuk dapat naik gaji. Imam Syafi'i ulama besar. Tapi Imam Syafi'i kata, tuan, balik jumpa majikan kamu, beritahu dia Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Terkejut dia. Salah guna kabel. Kabel makin kurang gaji pula. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, lelaki ni taat. Dia pergi jumpa majikan dia dan dia beritahu, tuan, Imam Syafi'i suruh saya jumpa tuan, dan Imam Syafi'i suruh tuan kurangkan gaji saya daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diringkaskan cerita, seminggu berlalu dalam keadaan gaji dia sehari 4 dirham. Setelah itu dia datang jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata, wahai Imam, 5 pun dah susah, 4 lagi susah. Makan tak cukup, keperluan tak cukup, isteri tak boleh dengar cakap, anak tak boleh dengar cakap, susah hidup saya. Balik rumah tak tenang, kehidupan tak bahagia. Apa nasihat Imam pada saya? Masya Allah. Mungkin Imam Syafi'i kali ni bagi tip nak jadi kaya. Sebab ramai orang jumpa ustaz, ada tip tak jadi kaya? Ustaz tu pun pakai alzah, nak jadi kaya apa? Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i? Tuan, jumpa majikan tuan, bagi tahu dia Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Kurang lagi 1. Lelaki ni pun pergi. Terkejut dia kata dia tak faham kenapa Imam Syafi'i suruh dia buat macam tu. Dan dia beritahu majikan dia, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Tuan-tuan, berlalu seminggu dalam kan gaji dia 3 dirham satu hari. Dia datang jumpa Imam Syafi'i dengan wajah yang tersenyum. Dia kata, wahai Imam, Masya Allah, saya pun tak faham, dia kata. 5 tak cukup, 4 tak cukup, tapi setelah 3 dirham cukup. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup, kehidupan bahagia. Dulu masa 5 dirham anak tak boleh taat, 4 dirham anak tak boleh taat, tapi sekarang 3 dirham anak boleh dengar cakap. Bini boleh taat. Balik rumah rasa bahagia, rasa tenang.
Dulu masa 5 dirham tak tenang, masa 4 dirham tak tenang, tapi 3 dirham tenang. Saya tak faham. Kenapa macam ni wahai Imam? Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, kerja yang tuan buat tu layak gaji 3 dirham je. Tapi tuan minta 5 dirham. 2 dirham lagi tak berkat. Tetapi telah bercampur dengan 3 dirham yang berkat, menyebabkan seluruh harta tak berkat. Bagi anak makan, anak tak boleh taat, tak boleh jadi orang soleh. Bagi bini makan, bini tak boleh taat. Kehidupan tuan tak bahagia kerana telah makan daripada harta yang tak berkat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai ini orang kerja dengan majikan dia, dengan kerajaan, dengan swasta ataupun dengan apa-apa syarikat. Dia pergi 20 kilo, dia claim 40 kilo. Dia pergi 100 kilo, claim 200 kilo. Dia beli barang RM3, dia claim 30. Di kaca mata dia, harta dia bertambah, pasti bahagia. Kerana iman orang ni tak betul. Kerana kepahaman dia, harta banyak mesti bahagia. Sedangkan bahagia datang daripada Allah. Maka sebab itu yang haram pun dia ambil. Sebab apa? Dia nampak harta banyak, mesti bahagia. Hakikatnya tuan-tuan dirahmati Allah, bila dia ambil daripada sumber yang tak betul, bagi bini makan, bini tak boleh taat. Bagi anak makan, anak tak boleh taat. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadrati Manasan Abah Ketua bagi tahu, satu orang yang ambil harta daripada sumber yang halal, bagi anak dia makan, bagi isteri dia makan, dia akan jadi darah daging. Darah akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok perintah Allah. Mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap perintah Allah. Mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar perintah Allah. Mengalir ke tangan, tangan akan suka buat perintah Allah. Mengalir ke kaki, kaki akan suka melangkah kat tempat yang Allah suka. Akan tetapi kalau kita ambil daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah, sumber yang tak betul, yang tak berkat, kita bagi bini makan, bagi anak makan, akan jadi darah daging juga. Darah akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah tak suka. Mengalir ke otak, otak akan merancang untuk buat benda yang Allah tak suka. Mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar benda yang Allah tak suka. Mengalir ke tangan, tangan akan suka buat benda yang Allah tak suka. Mengalir ke kaki, kaki akan suka melangkah kat tempat yang Allah tak suka. Ini natijah hasil daripada makan daripada sumber yang tak betul. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, Ramadan ni bulan yang diberkati. Dicurahkan keberkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita raihlah, rebutlah keberkatan dalam Ramadan Al-Mubarak. Ada juga tuan-tuan orang yang gajinya begitu besar, 30-40 ribu, masya-Allah. Rumahnya besar, keretanya banyak. Di sudut kacamata manusia pasti dia bahagia, tapi dia tak bahagia. Dia yang melalui itu tahu. Kenapa? Ulama kata kita kena tengok bila kita tak bahagia, kita tak tenang, jiwa kita tak tenang, walhal dari sudut kira-kira, kalau ikut calculation mesti bahagia. Tetapi dia tak bahagia. Dari sudut apa yang dia perlu tengok, banyak sudut. Antaranya zakat. Adakah dia telah bayar zakat? Saya bayar Ustaz, setiap tahun saya bayar. Zakat apa abang bayar? Zakat fitrah. Itu semua kena bayar tuan. Ini adalah zakat pendapatan. Zakat dalam Islam ada 5. Salah satunya zakat pendapatan. Berapa ramai orang yang tak bayar zakat pendapatan? Di negeri Johor baru-baru ni dilantik oleh pejabat agama beberapa wakil ustaz-ustaz yang membantu, bukan kutip zakat, bantu tolong kira. Sebab kadang jadi masalah sebab kita tak tahu nak kira macam mana. Kalau kira duit orang pandai, kira duit sendiri dia macam tak apa reti sikit. Maka panggil wakil. Jadi tuan-tuan, sekarang ni di Johor ada wakil, masya-Allah. Jadi ada kawan saya baru ni gaji dia 3,000, masya-Allah. Dia pergi jumpa wakil ni, ustaz tolong kira kan, saya tak pandai kira. Ustaz tu pun kira-kira, tolak duit makan, minum, isteri, anak, tanggungan, hutang. Maka calculation zakat yang perlu dibayar 1 tahun pendapatan RM480. Masya-Allah, 1 tahun. Jadi berapa ramai orang yang tinggalkan ini, yang menyebabkan harta dia tak berkat. Ini 3,000 pun kena zakat. Apatah lagi orang yang gaji lagi besar. Maka sebab itu, kalau kita tengok kenapa kita tak bahagia, tak tenang, jiwa tak tenang, tak tenteram, anak tak boleh taat, bini tak boleh taat, mungkin ada zakat yang perlu kita bayar tapi kita tak bayar. Sejak PKP tuan-tuan, orang Malaysia dah ramai mula buat 2 kerja. Satu kerja hakiki, satu kerja sambilan, dia meniaga online. Online, nama dia meniaga. Maka hukum dia ialah hukum meniaga. Sampai kiamat hukum meniaga sama. Walaupun tak ada kedai, walaupun tak sewa tapak, tapi hukum meniaga sama. Maka sebab itu dalam hadis disebutkan, kalau orang meniaga dalam masjid,
Mana-mana orang datang berniaga dalam masjid. Berniaga dalam masjid, maka Nabi sebut dalam hadis sebagai mafhum, doakan supaya perniagaan dia tak maju. Kerana masjid bukan tempat berniaga, pasar tempat berniaga. Ini dalam hadis sebut. Tuan-tuan, benda ni alhamdulillah ramai orang jaga. Orang tak berniaga kat masjid, orang berniaga luar masjid. Sebab itu tuan-tuan pergi masjid yang ada kedai berniaga. Ada banyak masjid yang buka kedai berniaga. Itu adalah setelah pihak masjid ukur yang mana tanah yang diwakafkan untuk masjid. Maksudnya tapak tempat orang berniaga tu, walaupun dalam pekarangan masjid, walaupun atas lantai masjid, itu di sudut pihak masjid telah mengeluarkan dia daripada kawasan masjid. Maksudnya iktikaf tak boleh kat situ. Tak dikira iktikaf. Sebab dah dikeluarkan daripada kawasan masjid. Contoh masjid-masjid besar. Shah Alam, kadang-kadang ada kedai-kedai yang dibuat dalam kawasan masjid juga. Maksudnya keluar daripada kawasan tu telah digezetkan, bukan masjid. Maka sebab itu boleh buka kedai. Tetapi orang yang berniaga online, dia masuk masjid, katalah bulan puasa ni dia jual mutabak frozen, contoh. Ataupun dia jual cordial, ataupun dia jual apa-apa produk yang dia berniaga, MW ke apa ke, ikutlah dia berniaga apa. Masuk masjid, orang mesej dia. Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum puan. Puan ada berniaga produk sekian-sekian ke? Ya saya. Saya ada tengok dekat Facebook. Puan ada berniaga tu yang saya dapat nombor ni. Saya nak tanya berapa harga produk puan jual ni? Sekian-sekian harga. Dalam masjid ni. Oh, okey, baik. Saya nak belilah. Bagi nombor akaun boleh? Orang tu bagi nombor akaun. Dia pun transfer, kita pun terima. Hukum dia, niaga dalam masjid. Tapi berapa ramai orang tak ambil tahu pasal ni. Sedangkan itu dikira berniaga dalam masjid. Segala transaksi jual beli perlu dibuat di luar masjid. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, walaupun namanya, walaupun dia tak ada kedai, tak ada gerai, tak sewa tapak, tetapi hukumnya berniaga. Bila hukum berniaga, kena keluar zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan. Berapa ramai orang berniaga online? Income 3,000, 4,000 tiap-tiap bulan. Tapi tak keluar zakat perniagaan. Untuk apa saya keluarkan zakat perniagaan? Saya tak ada kedai, saya tak sewa tapak. Tapi disebabkan hukum berniaga sampai kiamat sama, online ke, offline ke, tetap kena keluar zakat perniagaan. Disebabkan tak keluarkan zakat perniagaan, itulah yang menyebabkan walaupun kita dah ada pangkat dalam online yang kita berniaga tu, tapi tak kaya-kaya, tak bahagia, tak tenang, tak cukup. Sebab apa? Diangkat keberkatan. Sebab tak bayar zakat. Saya sedekah, setiap hari saya sedekah. Sedekah satu hal yang lain, zakat satu hal yang lain. Dalam Islam, sedekah ni sunat, zakat ni wajib. Walaupun dia nampak sama, bantu kepada fakir miskin ataupun asnaf, tetapi zakat ni wajib, sedekah ini sunat. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka kita usaha dalam Ramadan yang mulia ni untuk meraih keberkatan Ramadan. Meraih keberkatan Ramadan. Di dalam sahur Nabi sebut ada keberkatan. Di dalam berbuka ada keberkatan. Dalam berjemaah ada keberkatan. Dilimpahkan berlipat kali ganda keberkatan dalam Ramadan. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, Islam bukanlah agama yang hanya semayang saja. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada kita dilahirkan sampai kita dimatikan. Ini Islam. Islam itu ad-din, cara hidup. Cara hidup. Sebab itu Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang balik jumpa Allah, tak jadikan Islam sebagai ad-din. Apa itu ad-din? Cara hidup. Cara makan, cara Nabi, cara tidur, cara Nabi, cara berpakaian, cara Nabi, cara berfikir, cara Nabi, cara jalan, cara Nabi, bermusafir, cara Nabi, berpolitik, cara Nabi. Seluruh aspek kehidupan, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada dilahirkan sampai dimatikan, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dipandu oleh para alim ulama kita. Inilah ad-din. Inilah agama. Inilah Islam. Bukan hanya semayang saja. Jangan sampai kita faham, saya dah cukup dah semayang, maka di luar kita boleh tipu duit orang. Kita boleh permainkan orang. Kita boleh buat lebih kurang dengan orang. Walaupun kita buat package umrah, package haji sekalipun,
bawa orang ke Mekah jadi mutawif, menjadikan orang tetamu Allah, tetamu Rasul. Akan tetapi kalau kita tipu dalam pakej kita, kita khianat, tidak amanah dalam urusan yang kita buat, maka kita juga susah di akhirat. Seorang lelaki di peperangan Khandaq, dia tarik kuda Nabi. Dia tarik kuda Nabi SAW dalam perang Khandaq. Sampai di medan perang, di depan sahabat, dia telah dipanah oleh orang kafir. Perang Khandaq ni perang parit. Busur panah tu telah, anak panah tu telah melepasi parit tadi, dan tepat kena dekat dia. Dia ni tengah khidmat Nabi, tengah tarik kuda Nabi. Dia gugur depan Nabi, depan sahabat. Semua sahabat kata dia syahid. Nabi kata tidak. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, sudah pasti dia ahli syurga? Dia himat kamu. Nabi kata tak. Dia bukan ahli syurga. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Di depan mata kami dia mati. Tak mensyirikkan kau, tak mensyirikkan Allah. Apa kata baginda? Lebih kau mafhum, peperangan sebelum ni, ketika ghanimah belum dibahagikan. Apa itu ghanimah? Harta perolehan perang. Itu ghanimah. Bukan harta rampasan perang. Ahli bahasa kata ghanimah yang paling tepat maksudnya harta perolehan perang. Kerana orang Islam tak pernah merampas harta perolehan perang. Ghanimah belum dibahagikan. Lelaki ini telah pergi ambil satu selimut, bawa lagi balik ke rumah. Maka dia sedang selimut dengan selimut daripada neraka, dan dia berada dalam neraka sekarang. Siapa dia? Orang yang pernah khidmat Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Islam bukan agama semayang saja. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dari 5 perkara: iman, ibadat, akhlak, muamalat dan muasyarat. Kalau kita semayang tapi kalau kita tipu orang pun kita susah di akhirat. Dari sudut muamalat, hubungan kita, dari sudut jual beli, hutang piutang kita. Berapa ramai orang yang berhutang tapi dia buat tak tahu je. Dia hutang, dia buat tak tahu, sehingga dia rasa tak apalah, nanti orang tu halalkan lah. Sedangkan hutang ni satu benda yang berat. Kalau tak dibayar, walaupun tak dituntut, tapi kena bayar. Itu tanggungjawab kita yang berhutang. Muasyarat, apa dia muasyarat? Hubungan dengan isteri, anak, keluarga, jiran tangga, masyarakat, sesama makhluk dan seluruh umat. Ini muasyarat. Berapa ramai orang yang begitu baik depan kawan-kawan, dengan kawan-kawannya begitu baik, bawa pergi makan, begitu sopan santun, tapi dengan isteri dan anak-anak disepak terajang, begitu kejam, begitu bengis. Tak pernah sekalipun ikram memuliakan keluarga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam meliputi seluruh aspek. Walaupun kita baik dengan jiran sekalipun, tapi kita tidak menghormati ibu ayah kita, juga menjadi kesusahan kita di akhirat. Walaupun kita jaga ibadah sekalipun, tapi kita tidak menghormati hak haiwan yang kita pelihara, juga susah di akhirat. Satu orang abidah dalam hadis sebut, dia begitu soleh, jiran-jiran kata dia ahli syurga, dia bela kucing tak bagi makan, kucing tu mati dalam sangkar, dikurung. Sebabkan itu dicampak dalam neraka. Tuan-tuan, perlu kita lihat semua aspek. Dari sudut iman, ibadat, akhlak, muamalat, muasyarat. Ini Islam. Bukan hanya solat saja, tapi dari seluruh aspek kehidupan kita. Dari seluruh aspek kehidupan. Maka perlulah kita tahu tentang hukum hakam Islam, walaupun tak secara keseluruhan, tetapi secara asasnya. Bila ada benda yang kita tak jelas dan ianya sedang berlaku pada kita, maka rujuklah orang yang berautoriti, ulama yang mahir dalam bidang tersebut, yang faham dalam hukum hakam tersebut. Tentang harta pusaka, berapa ramai orang yang telah putus hubungan silaturahim adik-beradik sampai hari ini disebabkan harta pusaka. Sebab itu kata ulama, harta ini ketika kita hidup, setelah kita mati dipanggil pusaka. Orang Melayu gabungkan dua-dua, harta pusaka. Dalam Islam, masa kita hidup, harta yang kita miliki dipanggil harta. Setelah kita mati, dia dipanggil pusaka. Tetapi kalau tak dibahagikan dengan cara yang betul, dia akan jadi puaka, tuan-tuan. Akan menyebabkan adik-beradik bergaduh, akan menyebabkan keluarga renggang, putus hubungan disebabkan perkara ini.
Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, kita perlu jelas tentang perkara ini. Paling kurang kita tahu asas. Kerana ia pasti akan melibatkan kehidupan keluarga kita. Kita juga ada harta. Dan kita pun tak tahu bila kita akan mati. Dan ianya akan berlaku pada anak-anak kita. Kalau tak didik anak kita dengan agama, asas yang cukup, nasihat yang betul, pesanan yang betul pada anak-anak kita, maka apa yang berlaku kepada keluarga jiran, bergaduh adik-beradik disebabkan harta pusaka, akan berlaku pada anak kita. Akan berlaku. Kalau kita tak bentuk, didik, ajar anak kita dengan agama yang betul. Banyak orang cakap pesan pada anak-anak yang kecil-kecil, wahai anakku, belajarlah betul-betul. Bila kau belajar betul-betul, kau akan jadi orang hebat. Kau akan dapat kerja yang besar-besar. Orang akan muliakan kau. Tetapi tuan-tuan, sebaliknya berlaku. Dia dah belajar betul-betul, masuk universiti, keluar tak ada kerja. Tak macam yang bapak dia cakap dulu masa kecil. Sebaliknya. Sebab itu kata ulama, Islam mengajar kita untuk pesan kepada anak-anak kecil-kecil, wahai anakku, taatlah engkau kepada perintah Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Kalau engkau taat perintah Allah, di negara mana pun kau tinggal, di negara mana pun kau belajar, pasti Allah tak akan sia-siakan engkau. Dan pasti engkau tidak akan lupa pada Allah. Ini pesanan yang sepatutnya kita pesan pada anak-anak kita. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah. Dalam Ramadan, Nabi pesan beberapa wirid yang perlu kita amalkan, yang akan menambahkan lagi nilai keberkatan dalam kehidupan kita. Antaranya yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya, yaitu memperbanyakkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Astaghfirullah, kita minta ampun pada Allah. Nas'alukal jannah, kita minta Allah Ta'ala terima kita untuk masuk surga. Wa na'udzubika minan nar, minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Ini terdapat dalam kitab Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, ulama hadis. Nabi sebut perbanyakkan. Bila sebut perbanyakkan, sepanjang hari, sepanjang Ramadan. Kalau di kampung-kampung kita biasa dengar pakcik-pakcik akan baca lepas tarawih. Tetapi sebenarnya sepanjang hari, sepanjang Ramadan, kita dianjurkan untuk perbanyakkan wirid ini. Dalam riwayat Tirmizi, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan tengok bagaimana beradabnya Nabi dalam berdoa. Susunan doa Nabi, Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau sangat cintakan kemaafan. Engkau suka memaafkan, engkau sangat cinta memaafkan. Fa'fu anni, maka engkau maafkanlah aku. Tersusun adab Nabi dalam berdoa. Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau ni maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan sangat cintakan untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ini kaedah yang Nabi ajar dalam beradab, dalam berdoa. Maka kita perbanyakkan dalam Ramadan wirid ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya-Allah. Doa-doa dikabulkan. Kalau tak larat sangat nak doa, ustaz, saya tak larat, saya puasa, tak larat sangat nak doa, maka jangan tinggal dua tempat dalam berdoa. Ketika kita sahur, tuan-tuan, sambil-sambil kita makan nasi ataupun makan kurma, ataupun di kalangan tuan-tuan mungkin ada yang tak lalu nak makan, minum air je. Doalah. Itu waktu yang sangat makbul. Dan kedua, ketika berbuka. Ini dua waktu yang sangat mustajab. Lain-lain waktu banyak lagi, tapi dua waktu ni tuan-tuan jangan tinggal. Doalah, nak minta apa pun mintalah pada Allah, minta yang terbaik. Orang yang paling bijak, dia tahu Allah yang maha kaya dan maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka dia akan minta, ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku, isteriku, anak-anakku dan umat sualam. Dia akan minta yang terbaik. Tapi kita akan nampak apa yang kita nak. Namun di sisi Allah yang maha mengetahui, tahu apa yang terbaik untuk kita.
Di sudut kita yang tu terbaik. Di sisi Allah, Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berkata dalam Quran, ada benda wahai hamba-Ku yang pada pandangan mata kau, mungkin kan pandangan mata kau ni kecil, ilmu kau ni sikit, pengetahuan kau tak luas, jadi engkau rasa yang tu terbaik untuk engkau. Ada benda yang kau rasa tak baik untuk engkau. Tetapi kata Allah, aku yang maha tahu apa yang terbaik yang kau tak tahu. Maka sebab itu kita minta yang terbaik daripada Allah. Minta yang terbaik. Ya Allah, bagilah yang terbaik untuk saya. Begitu tuan-tuan kita minta untuk dunia kita, jangan kita lupa minta untuk akhirat kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita semua pasti akan menghadapi kematian. Kita pasti akan tinggal dalam kubur. Yang kita semua tahu, kubur ini rumah yang gelap gelita, rumah yang sempit dan rumah ulat-ulat. Di mana kalau kita orang yang tak bawa iman dan amal yang betul, maka kesusahan yang nyata di kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita seramnya kubur ni, tak perlu cerita dalam kubur. Kalau kita tertinggal barang dekat kubur, kita pergi malam-malam, itu pun kita dah rasa betapa seramnya kubur tuan-tuan. Itu ke atas. Bayangkan dalam kubur macam mana. Kalau orang jenis takut, tertinggal kunci kereta, pakai tak pergi ambil dah. Tinggal terus lah. Nak bagi tahu seramnya kubur ni, ulama kata, dekat atas pun seram dah. Dalam macam mana kalau kita tak buat persiapan. Sebab itu kata ulama, lapangkanlah masa untuk agama. Kerana agama tak berhajat pada kita, kita berhajat pada agama. Bukan tunggu masa lapang. Jom semayang. Nantilah saya lapang sikit, saya semayang. Sibuk sekarang. Tak boleh semayang. Bulan depan saya semayang. Tuan-tuan rahmati Allah, ketahuilah kematian tidak tunggu kita sedia. Kita yang kena sedia tunggu kematian. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia. Di kalangan kawan kerja kita, jiran kita, orang kampung kita, yang umur sebaya kita. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, kalaulah kamu dah tengok ada kawan kamu meninggal, bersedialah, kata Imam Ghazali, maksudnya usia kamu tak lama. Ulama bagi tamsil, permisalan, jangan jadi macam ayam. Ada satu wak ni tuan-tuan, dia kerja jual ayam. Dia bawa 30 ekor ayam hidup dalam satu sangkar, satu reban, pergi ke pasar tani, dia nak meniaga pagi. Orang pertama datang, wak, seekor ayam wak. Wak pun buka sangkar, pakai tarik je seekor ayam. Sembelih ayam tu, letak celur, panah, buang bulu apa semua. Siang, potong kecil, bagi kat orang yang beli tu. Ayam yang lain tengok, ayam lain kata, itu dia, bukan kita. Dia, bukan kita. Orang kedua datang, wak, ayam seekor. Wak buka sangkar lagi, ambil lagi seekor. Ayam lain kata, dia, bukan kita. Petang tu tuan-tuan, tengah hari tu tuan-tuan, wak tu balik dengan sangkar kosong. Nak bagi tahu apa? Semua yang dijual pagi tu laris. Bukan dia, bukan kita, dia. Begitu hari ni kita melihat van jenazah lalu depan rumah kita, dia, bukan kita, kita lambat lagi. Kita kan dah macam-macam produk makan ni. InsyaAllah panjang umur. Kita sukan hari-hari, insya-Allah panjang umur. Kita uban pun tak ada, panjang umur. Berapa ramai tuan pakcik yang uban penuh tapi masih hidup lagi sampai sekarang, masya-Allah. Walaupun Nabi sebut dalam hadis, uban ini tanda kematian, tetapi bukanlah syarat kematian. Kerana syarat kematian itu hanyalah hidup. Siapa yang hidup pasti mati. Maka sebab itu kita kena buat persiapan untuk menghadapi kematian. Ramadan datang sebenarnya untuk membantu kita melipat kali gandakan amal kita. Ramadan ni nak bantu kita. Kalau kita main game masa kecil-kecil, game Mario contohnya, dia ada part-part yang kita akan dapat koin tu lebih. Kita akan fokus betul-betul dekat koin tu untuk dapat lipat kali ganda kita punya, nyawa kita akan ditambah. Untuk tambah kita punya koin tadi. Inilah Ramadan kata ulama. Sebab umat terdahulu, umat Nuh alaihissalam, umur dia 1000 ke 1500 tahun. Bani Israel
Di zaman Musa AS, umur dia 300 ke 500 tahun. Umur kita 60 tahun ke 70 kata baginda. Maka Allah datangkan berbagai kaedah untuk bantu kita lipat kali ganda amal kita supaya di akhirat kita dapat setanding dengan umat terdahulu. Ini nak membantu kita. Beramal di Mekah, Madinah ini berlipat kali ganda. Orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala dilipat kali ganda ganjaran. Orang yang menginfak dilipat kali ganda ganjaran. Dalam Ramadan dilipat kali ganda ganjaran. Ini sebenarnya nak membantu kita naik level. Nak bantu kita Ramadan ni. Maka sebab itu, kalaulah kita faham Ramadan ni nak bantu kita, kita akan hargai setiap detik masa dalam Ramadan untuk beramal. Sebab Ramadan ni adalah kaedah yang Allah beri, hadiah yang Allah beri untuk bantu kita tingkatkan amal. Tuan-tuan, perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, lebih-lebih lagi satu hari ataupun satu malam yang kita semua tahu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ulama kata 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Imam Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah, dia kata, kalaulah dalam Ramadan ini kita sedekah sehari serial, tak banyak sehari serial, tapi istiqomah, tiap-tiap malam serial. Daripada malam pertama sampai malam 30 baru keluar modal 30 rial. Tak banyak pun. Ni bagi yang tak mampu lah. Yang mampu kenalah bagi lebih. Ni contoh dia bagi. Tetapi dia kata, seandainya ni istiqamah, serial. Seandainya malam akhir Ramadan tu, serial yang kita bagi tu jatuh pada Lailatul Qadar, di sudut pandangan kita, kita hanya bagi serial. Tapi kata Syekh Sudais, kita bila masuk Lailatul Qadar, dikira, dicatat di sisi Allah, kita telah beri 1 rial selama 1000 bulan. 1 rial selama 83 tahun 4 bulan. Serial. Umur kita pun tak sampai lagi, baru dekat-dekat 40, tak sampai lagi 83 tahun 4 bulan. Tapi di sisi Allah telah dicatat pahala, dia telah bersedekah serial selama 83 tahun 4 bulan tanpa gagal, tak miss, istiqamah. Begitu kata Imam Sudais. Kalaulah kita ni malas sangat, teruk sangat ni, malas teruk, setiap malam nak baca semuka pun malas, semuka pun tak larat, ya Allah, satu ayat baca, kata Imam Sudais, satu ayat. Jatuh malam tu, kalau 30 malam baru 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat, baru 30 ayat 30 malam. Ini bagi yang teruk sangat lah ni. Satu malam satu ayat. Jatuh pada malam Lailatul Qadar, kata Imam Sudais, dia dikira di sisi Allah telah membaca satu ayat selama 83 tahun 4 bulan. Bukan susah pun. Sebab itu kata ulama, maha baiknya Allah. Allah tahu umat ni memang lemah, tak ada kekuatan. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang panjang tu, disyarahkan oleh ulama, 365 hari dalam setahun. Maka Nabi kata, carilah Lailatul Qadar dalam 365 hari. Pun sebenarnya kalau ikut kira-kira umat dulu, tak banyak 365 hari tu, sekejap je. Tapi umat ni lemah, maka Allah kesian pada umat ni. Allah beritahu pada Nabi, carilah daripada 360 hari itu 30 hari je dalam Ramadan. Kira 365 hari itu tolak 330, tinggal 335, 30 je. Fokuslah 30 tu. Pun umat ni tak mampu. Ya Rasulullah, mintalah dengan Allah diskaun sikit, 30 hari ni pun berat juga ni. Kuliah Zuhur pun tak larat ni, letih pun ada yang tidur, insya-Allah. Tak larat, letih puasa. Diskaun sikit. Allah bagi diskaun lagi. Carilah pada 10 yang akhir dalam Ramadan. 365 diskaun jadi 30, diskaun jadi 10, pun minta diskaun lagi. Ya Rasulullah, diskaun sikit, bagi tahu jelas sikit. Daripada 10 yang akhir tu bila?
Allah baki lagi tuan-tuan. Daripada 10 yang akhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. Diskaun lagi 5. Tinggal 5 malam. Kalau nak fokus pada malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi ada juga orang minta diskaun. Kan kalau beritahu terang-terang bila kan senang. Ada juga yang minta diskaun. Masya Allah. Namun, kalau dalam syarah bab Lailatul Qadar, jumhur, majoriti ulama berpandangan pada malam 27 Ramadan. Itu majoriti. Walaupun begitu, ada juga pandangan-pandangan yang kuat menyebutkan tentang waktu-waktu yang lain. Tanda-tanda yang disebutkan dalam Lailatul Qadar ni, Masya Allah. Ada juga orang tanya soalan, mungkin soalan ni pun timbul dalam fikiran tuan-tuan. Ustaz, Mekah, waktu kita malam, dia siang. Waktu kita malam, dia siang. Jadi kita jumpa Lailatul Qadar dulu. Dia jumpa lambat sikit. Jadi kita dah jumpa, kita boleh mesej kawan kat Mekah lah. Malam ni Lailatul Qadar, kau ready je. Aku dah jumpa dah. Macam mana tu? Tuan-tuan, soalan ni bukan 1-2 orang tanya, ramai orang tanya ni. Takkan malaikat ulang alik 2 kali? Saya tanya syekh saya, satu ulama di Madinah. Dia kata, soalan yang sama, lebih kurang ditanya tentang Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, di akhirat nanti 88 pintu syurga panggil dia. Abu Bakar nanti di akhirat 88 pintu syurga ni semua panggil Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke sini. Maka apa kata ulama? Sebagaimana Allah yang berkuasa menciptakan pintu syurga, menciptakan Abu Bakar, Allah juga berkuasa untuk memasukkan Abu Bakar ke 88 pintu. Begitulah sebagaimana Allah yang berkuasa menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan manusia, menciptakan masa, Allah juga berkuasa untuk menggerakkan malaikat dan untuk mengatur Lailatul Qadar di mana saja kita berada. Yang itu bukan urusan kita. Ulama kata urusan kita adalah ibadah. Itu urusan kita. Yang tu tadi urusan Allah. Urusan Allah Ta'ala. Bukan dalam penguasaan kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah beribadah pada Allah. Sebab itu, Syekh, satu orang ulama yang besar di Yaman, saya lupa nama dia, dia selalu datang di Kampung Baru. Setiap Ramadan dia akan datang di Kampung Baru. Dia guru kepada almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Syekh Haidar Salim Al-Waqidi. Dia ni mufti di Hudaidah, ulama besar, hebat, mazhab Syafi'i. Dia beritahu apa? Ada orang, dia tak tidur malam-malam akhir Ramadan. Dia beritahu. Kenapa dia tak tidur? Dia nak tengok pokok sujud ke tak sujud. Ni dia sebut tuan. Maksudnya, cerita pokok sujud ni bukan kat Malaysia je, kat Yaman pun ada. Dia kata, ada orang yang sanggup tak tidur di akhir Ramadan untuk tengok pokok sujud ke tak sujud. Kata Syekh Haidar, kalau pokok sujud sekalipun, kalau dia tak beramal malam tu, dia tak tergolong dalam golongan ahli Lailatul Qadar, bahkan dia tergolong dalam golongan orang yang rugi di akhirat. Tetapi kata Syekh Haidar, ada orang tak ambil tahu pun pokok sujud ke, rokok ke, iktidal ke, ikut suka dia lah. Yang penting tiap-tiap malam aku bangun. Maka orang ni kata Syekh Haidar, malam tu jatuh Lailatul Qadar dan dia tak ambil tahu pun pokok sujud ke tak sujud. Tetapi di akhirat dia digolongkan dalam golongan orang yang beruntung. Dan dia ini tuan-tuan, apa yang berlaku kepada dia, dia ini akan lihat ganjaran yang dilipat kali ganda oleh Allah di akhirat. Dalam hadis yang panjang juga disyarahkan tentang Lailatul Qadar, antara tanda Lailatul Qadar ketika kita beribadah malam, bukan waktu tarawih, waktu malam, waktu munajat pukul 2 sampai pukul sahur tu, hati kita rasa sebab sayu. Kerana dalam syarah disebut, Jibril memerintahkan seluruh malaikat yang datang daripada langit bersama dengan Jibril untuk pergi kepada semua yang beramal untuk berjabat tangan ataupun dakap orang tu.
Maka kalau tiba-tiba satu malam tuan-tuan beribadah, rasa sebab satu macam, rasa sayu hati, terkenang kesilapan yang dulu, mengenangkan kehidupan akhirat, mengenangkan apa ni kalau saya mati ni, apa jadi atas isteri saya, dia dapat taat perintah Allah ataupun tak, ataupun selepas saya mati dia akan jadi orang yang langgar perintah Allah, mengenangkan anak-anak, apa akan jadi selepas saya mati. Kalau tiba-tiba jadi macam tu, kata ulama, itu juga salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana malaikat diperintahkan oleh Jibril untuk pergi mendakap dan berjabat tangan kepada mereka yang beribadah kepada malam, di dalam malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahimannya memberi taufik pada kita untuk terus beramal dan istiqamah. Sama ada tuan-tuan kita dapat tengok pokok sujud ataupun tidak, itu bukan masalah utama dia. Utama dia ialah sejauh mana kita dapat beribadah pada Allah. Saya mohon maaf sepanjang berkongsian terasa bahasa terkilap kata terlanjur bicara. Minta maaf kepada tuan-tuan, minta ampun pada Allah apa yang saya kongsikan. Mudah-mudahan saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang dengar sama-sama dapat amal, dan sama-sama kita sampaikan. Wallahu alam wa ilmu atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah wal as.